contohnya yang 3 tahun punya. The 3 things. Okay, so come, we start on index number. Okay guys, this topic ni 2 bahagian sahaja. 2 parts only. Sangat pendek. 2 parts. First part you learn is on index. Nombor index. First part you learn is on index numbers. Okay guys, can you explain to me what is the meaning of index numbers? Apa maksud nombor index dalam pemikiran kamu? What do you understand about index number? Apa kamu faham? Yes, very good Haida. Percentage. Okay, important point. Very good. Soalan selalunya takkan bagi tahu kamu secara terus nombor indeks. Kamu kena ingat. The question won't directly give you the index number. Mereka akan kata dalam bentuk ni dahulu. Baru kamu kena analisis dan tukar dia kepada nombor indeks. Index number. Okay guys, so let's say lah, saya bagi contoh kat kamu. Let's say increase 10%, meningkat 10%. Apa nombor indeks dia? Can anyone tell me? Meningkat 10%, increase 10%. What is the index number? Yes, very good. 100, kamu tambah dengan 10. So you get 110. You must know this. Kamu kena tahu yang ni. Sebab soalan takkan bagi tahu yang ni. The question won't give you this. Soalan akan bagi tahu yang ni. Kamu kena cuba interpretasi maksud dia dan bagi tahu jawapan dia 110. Okay, how about if the question say, kadang-kadang soalan akan bagi tahu tak ada perubahan, remain the same. Apa nombor indeks dia guys? What is the index number? Kalau tak ada perubahan, no change. Yes, 100 lah. Dia maintain saja. Sebab asal dia 100. Originally, index number is always 100. Tanpa sebarang perubahan, without any change. Okay? So how about if the question say decrease 5%? Menurun sebanyak 5%. Apa nombor indeks dia? What's the index number? Yes, 95 lah. Senang. Alright. So 100 tolak 5. Macam mana kamu dapat 50? Ini 5%. Sorry, 5%. Mungkin kamu ingat 50%. Okay, 5% lah guys. Okay, 95. Okay, good. So now, basically lah index number, right? Nombor indeks ni boleh dibagikan kepada 2. Okay. Satu akan bincang pasal quantity. Satu akan bincang pasal harga. Okay, in index number, it can be divided to 2. One will talk about the quantity, one will talk about the price. Okay, so quantity guys, kalau menggambarkan quantity, simbol apa kita guna dalam formula? What symbol will we use? Kalau bincang pasal quantity, yes, Q. Q is for quantity. How about price guys? Bila soalan bagi info tentang harga, yes, guna simbol P. So jangan ingat selalu kamu guna simbol P tau. Not always 100% of the time you will use P. Okay, kamu kena lihat apa yang soalan sedang bandingkan. What is the question comparing? Okay, kalau mereka compare tentang quantity, you must use Q. Okay, kalau kamu guna P, dia bawa maksud berlainan dah. It's a different meaning. So it's considered wrong lah. Okay, you must state Q kalau soalan tu bincang pasal quantity. Jangan sesekali guna P. Okay, sebab you all biasa dengan P. Am I right? You all very comfortable. Use P only, always. Okay, so this is one of the difference lah. Okay, next one kita tengok rumus dia lah. Sangat simple. Ini akan jadi rumus kamu untuk kira harga indeks ataupun nombor indeks lah. Index number. Okay, or price index. Okay guys, so can you tell me A dengan B, A and B, apa hubungan dia? What is the relationship between A and B? Can anyone tell? Dia menggambarkan apa? Yes, tahun, correct. So mana yang tahun lebih dekat dengan kita? A atau B? Which year is closer to us? A or B? No lah. Closer to us. Yes, A. A adalah tahun yang lebih dekat dengan kita. A is always greater than B. Maksudnya nilai tahun tu lah. I'm talking the value of the year. A tu semestinya kena lebih besar dari B. Okay, so this is the condition lah. Okay, so formula dia adalah nisbah lah. It is a ratio antara harga pada tahun A kepada harga pada tahun B. The ratio of the price in year A to year B. Mengapa darab 100? Anyone know? Why we times the value by 100?
Sebab kita nak tahu, yes, percentage lah, in other words. That's why kamu kena faham index tu sebenarnya adalah gambaran peratusan. It is a picture of a percentage. Okay, so this is one thing you all should know lah over here. Okay, so okay. So I think this one sangat senang lah nak guna rumus ni. Okay, I just show you one example lah, kamu boleh faham dah yang ni. Okay, katakan tahun 2000 dan tahun 1998. Okay guys, saya nak tanya, kalau saya nak cari indeks 2000 berasaskan 1998, macam mana saya akan tulis simbol dia? I want to find the index number of year 2000 based on year 1998. So how will you write out? Yes, slash. Okay, kamu guna simbol yang tu. 2000/1998. Okay, sama dengan, can you all continue? Macam mana rumus dia akan jadi? Sambung lebih. Anyone continue the formula? Apa kat belah kanan macam mana? Sekarang bincang pasal harga. We talking about the price. Yeah, correct. Make sure you use the P ya. If you want, you can write in full format also. Kamu boleh tulis dalam format penuh rumus dia, the formula. Okay, so ini cara kamu buatlah untuk indeks harga. Alright, so let's say lah tahun 2000 harga sesuatu barang tu X. Okay, the price of a material in 2000 is X. Lepas tu saya kata tahun 1998 harga sesuatu barang tu RM2 lebih kurang dari 2000. So can anyone bagi tahu saya apa ungkapan kat sini? 1998 RM2 lebih kurang dari tahun 2000. The year 1998 price is 2 less than 2000. Anyone? Apa ungkapan dia? Uh, 2000 is X. Saya bagi tahu dah. So 1998 akan jadi? Anyone? RM2 lebih kurang. Yeah, very good. Correct. X minus 2. Okay, like that only lah. Tapi sekarang soalan akan bagi tahu kamu cari nilai X. Find the value of X. Okay. So guys, kalau kamu lihat secara lah generally, boleh tak kamu cari nilai X sekarang? Can you find the X value? Ataupun kamu tak ada info mencukupi? Do you have lack of info? Yeah, you cannot find directly. Kamu tak boleh cari terus. Apa yang kamu kena ada adalah indeks tu sendiri. You must know the index number. Okay, jadi soalan akan bagi tahu kamu. So I give you a hint lah. Let's say this one increase 20%, meningkat 20%. So siapa-siapa boleh bagi tahu indeks kat saya? What is the index number? Meningkat 20%. Yeah, 120. Okay, equals to X over X minus 2 times 100. Okay, lepas tu kamu selesaikan algebra saja. Kaedah silang pangkah, cross multiply. Okay, kamu bawa 100 ke sini. Lepas tu kamu darab silang. Okay, you should get something like this. Minus 240. The question asks cari nilai X. Okay, soalan dia macam tu. So you continue to solve. You should get X equals to 12. Okay, final answer. Maksudnya apa guys? Bila saya dapat X sama dengan 12. When X is 12, it means that harga barang tu pada tahun 2000 adalah RM12. The price of the material in 2000 is 12. So can anyone tell me apa harga dia pada 1998? Ya, 10. Sebab X sama dengan 12, 12 minus 2, you get RM10. So RM10 is the price in the year 1998. Okay, jadi kamu boleh nampaklah harga dia meningkat. The price is increasing from 10 to 12. Itu sebab index dia, the price index is above 100. Kalau lebih besar dari 100 an index, it means the price is increasing. Harga dia meningkat. Kalau indeks tu lebih kurang dari 100, if it's lower than 100, means the price is decreasing, menurun. Okay, because again, as I say, index tu menggambarkan peratusan. Index represent percentage.
Alright? So this is one of the concept lah, you all must know. Okay? Other than that, exactly the same. Soalan tu berulang sahaja. Okay? So next thing I want to teach you all is bila ada 3 tahun. Okay guys, I want to ask you. If the question compare 3-year one shot, what method do you use to solve? Can anyone tell me? Apa kaedah kamu guna kalau ada indeks yang melibatkan 3 tahun? 3-year price index. What method? Anyone know? What is the rule we use? Apa petua kita? Okay, correct, not wrong, yeah. Okay, but basically what I'm looking for is the chain rule. I rasa petua rantai kan, Aina. Kita guna petua rantai to solve harga indeks melibatkan 3 tahun. 3-year price index, we use chain rule, petua rantai. Okay, have you all heard of this guys? Chain rule? You all form 5, right? Kamu belajar bab pembezaan, differentiation, chain rule. Remember? dy over dx is dy over dt times dt over dx. Konsep tu kat sini. You must apply this formula into the price index dalam bab ni. Okay, so it's exactly the same thing. Only thing here kita bincang pasal index lah, bukan kadar perubahan. We talking about the index number, not the rate of change. Okay, so actually lah, this method is fast, dia pintas, but you can make careless mistake. Risiko dia tinggi because if kalau kamu salah letak nilai, if you put the value wrongly, you will get the wrong answer. So, siapa dah biasa guna kaedah ini? Anyone here? Anyone here dah biasa guna petua rantai? Maksudnya sesuatu kali dengan sesuatu, kamu dapat jawapan terus. Anyone? Are you all used to using chain rule for price index? Because I got another method to show you all. That's why I asked. You're not used to it. Okay, what is your method of solving? Can I know? Apa kaedah kamu guna kalau bukan petua rantai? What is the method? Anyone? Do you guys remember that simultaneous equation can be used to solve index number? Everyone here? Persamaan serentak. You can use this actually, to solve your index number. Have you all tried this before? I can show you one example. Okay, let's say lah, I tell you that the index of 2024 based on 2022 is 130. Harga indeks 2024 berdasarkan 2022 adalah 130. And then I give you another info. The index of 2022 berasaskan 2021 is 90. Let's say 90. Okay, the question is, soalan dia tanya, apa indeks harga 2024 based on 2021? You all have seen this kind of question, right? Very common dalam SPM. So how you guys solve? Okay, the method I use dalam SPM saya, kaedah saya adalah this one, simultaneous equation, persamaan serentak. So how do I do this actually? Maybe kalau kamu suka kaedah ini, you can use lah. Okay, so basically I start with this. I just copy down the info I have. Okay guys, now I ask you all the question. Can anyone tell me seluruh yang ni? I change color so that you all not so strained. Okay, this one. Can anyone type out how do I express this? Macam mana saya ungkapkan apa yang saya bulatkan ni? Yang ungu punya. Can anyone type out the formula? Because this is how I do. Separate to two. Anyone? Okay, yeah, that's the chain rule I'm mentioning, Haida. Correct. That is the fast method. My method is a bit slow. Kaedah saya lebih perlahan. But if you understand lah. Okay, so can anyone type out this one first? Kamu bagi tahu jawapan terus. Sat, saya pun tak tahu jawapan. Okay, I using this method. Saya guna kaedah ini. Okay, this one is basically P 2024 over P 2022 times 100 equals to 130. Am I right, guys? Adakah saya betul? Saya ungkapkan saja yang tu. I just express indeks harga 2024 berdasarkan 2022. Okay, now what I do? Guys, antara 3 tahun ini, mana saya kena hapuskan? Which one I must eliminate?
Which year? Can anyone tell me? 2024, 2022, 2021. Which one I must take out? Anyone? Yeah, correct. 2022. Mengapa? Why must I take out 2022? Kamu boleh lihat soalan. Does the question ask you on 2022? Tidak. Maksudnya kamu kena hapuskan yang tu lah. You must eliminate that year. Because the question only compare 2024 direct to 2021. Okay, so how I do is like this. Okay, I just try to rearrange first. This method memang long, but if you understand lah. It is less risk. Okay, lower risk. Okay, so now I want to eliminate 2022. Am I right? Jadi saya ungkapkan seluruh yang ni. Indeks harga dalam tahun 2022 dalam sebutan harga pada 2024. Can you get it? You express the price in 2022 based on the price in 2024. So what you will get is something like this. 100 over 130 P 2024. Ini adalah persamaan pertama saya. This is my first equation. Okay, I'm using simultaneous method, guys. Always remember, saya guna kaedah penyelesaian serentak sekarang. Okay, so now I focus over here, the second part. Okay, so now, if I want to express this price index, I'll write like this. Am I right? Kamu ungkapkan macam ni. Times 100 equal to 90. Lepas tu kamu buat apa, guys? Kamu kena hapuskan 2022. Am I right? You must eliminate that. So you arrange first. Then kamu buat darab silang. Okay, you do cross multiply. Until here, you all can understand? Sampai sekarang boleh faham? I think not so hard, right? Basic algebra only. Okay, so this is my second equation. So guys, apa saya boleh buat sekarang? Lihat dua persamaan ini. What can I do? Saya boleh cantum jadi satu. I can combine both equation to become one. Why? Can you see over here? P 2022, P 2022. Am I right? Jadi saya cantumlah become one equation. So I will have 100 over 130 P 2024 equal to 90 over 100 P 2021. So now what is the question, guys? Apa soalan saya? I 2024 bahagi 2021. So it's equal to P 2024 bahagi P 2021 times 100. Am I right? So now apa saya buat? Saya guna nilai ni lah. 90 over 100 saling balik saja. So guys, kalau saya nak pindah nilai ni, if I want to shift this value, guys, kepada bahagian kanan persamaan, if I want to pindahkan dia, means what will happen, guys? Saya kena darab dengan anyone? What should I times with? Can I times like this? 100 over 130? Is this correct? Adakah ni betul? Yeah, you must inverse the value. Kamu kena songsangkan dia. Okay, just inverse the value. Times 100. Ayo, keep on going up. Times 130 over 100. And remember, times 100 at the end. Darab 100 kat akhir. Look at this. Times 100. So guys, what answer you get? Apa jawapan kamu dapat from this? 126 ah. Tekan calculator well. You should get 117. Okay, 117. So jawapan Aina betul lah. 117. Do you guys understand my method? Everyone here, kamu semua faham tak apa yang saya sedang buat sekarang? Saya guna konsep serentak untuk dapat jawapan. Mungkin panjang sikit lah, tapi saya akhirnya dapat jawapan juga. Okay, I still get the right answer. Can you guys get it? Kalau tak faham, cakap tak faham tau. If you don't understand my method. Because I also get the answer, 117. Okay? So all clear or not? Oh, okay, sure. Let me use different color. Okay. I am trying to find this one, right? Shankari. Okay, I 2024 over 2021. Okay, so basically what is the formula for this? It is P 2024 over P 2021 times 100. Am I right? Your normal price index formula. So basically, I just write down this value, 90 over 100.
When I shift this value from left hand side to the right hand side, I must inverse it. Songsang. Why times 100? Because my original formula contained times 100. That's why I must times 100 at the back. Can you see it now? Originally the formula ada darab 100. That's why darab 100 kat belakang juga. Kalau saya tak darab 100 means it is wrong already, not equal. Okay, very good. So you can use this method, guys. I know it's a bit long, but you see the risiko dia is sangat rendah, very low risk if you know the method well. Okay, you just basically form two equations, combine them, you get the answer. Basically, right, apa yang kamu buat lah dalam petua rantai ya, what you're doing in the chain rule is, kamu skip semua langkah ni. Above the red line, kamu tak tulis apa-apa, kamu direct tulis yang ni. Am I right, guys? Petua rantai, you directly write this, right? Chain rule. Okay, but what I do is the understanding process. Semua ke atas tu bahagian pemahaman. Macam mana kamu tiba ke yang ni? How you get to the chain rule? Okay, because this question dalam exam 2 marks only, 2 markah. So kalau kamu sangat confident dengan petua rantai kamu, if you're confident with the chain rule, direct kamu boleh tulis yang ni lah and score 2 mark. Tapi kalau kamu seorang yang tak faham petua rantai, if you don't understand the chain rule, then maybe you can consider understand this method. Okay, kamu cuba faham kaedah ni lah. Okay guys, can everyone clear? This method is long, but trust me, it will give you the 100% correct answer. It never go wrong. Okay, so I proceed to the next one. So any questions still? Yang lain? Ataupun semua jelas? Kalau jelas, tolong respon. If you're clear, please respond. Clear? Jelas, Okay, good. Sebab saya takut bila saya tunjuk kaedah yang panjang-panjang ni, ramai orang tak suka. Okay, but harap kamu faham lah. Okay. So next one, insert page. Okay, now we complete index number ni. Tak ada apa-apa lagi kamu kena tahu tentang nombor index. Second part of the chapter is composite index, index gubahan. Okay, this is the last part lah. Only 2 parts this chapter, guys. 2 bahagian sahaja. So anyone can tell me apa maksud gubahan? What is the meaning of composite? Can anyone describe? Apa maksud dia? Very good. Combination, gabungan. Combination of more than one index. Dia adalah gabungan lebih daripada satu index. Seperti kamu boleh lihat lah bila soalan suruh kamu cari yang ni. When the question asks you to find composite index, you have to combine the index. Am I right? Kamu kena gabungkan. Yes, dengan pemberat. Very good. This one got weightage. Ada pemberat. Okay. So guys, do you all still remember composite function? Dalam form 4 bab 1 kamu, fungsi gubahan. Konsep dia agak sama dengan yang ni. Kamu kena combine beberapa index untuk dapat jawapan akhir. Okay, composite function dengan yang ni agak similar konsep dia. Jadi kalau kamu tak faham composite index, indeks gubahan tu maksud apa, kamu cuba faham balik yang ni. Then you will know mengapa macam tu. Okay, so can anyone tell me what is the formula? Apa rumus untuk indeks gubahan? Yes, very good. That's the formula. Okay, indeks gubahan ingat guys. You must have simbol bar ke atas. You must have a line on top. Itu yang membezakan indeks harga. This is indeks harga, price index. This is indeks gubahan, composite index. Okay, remember the small line on top dia bawa makna yang significant. Jadi kena tunjuk untuk bezakan. Okay, these are the two things. Alright, yeah, it's like the mean formula, correct? Basically, it's like this. Guys, kamu semua ingat tak formula mean kamu? Do you all still remember your mean formula? Mean sama dengan EFX bahagi EF. Cuba kamu bandingkan dua-dua formula ni, guys. Adakah mereka sama? Is it the same? Mean formula dengan formula bagi composite index, indeks gubahan kamu, sama kan? So if you understand, kalau kamu faham, frequency dalam rumus mean kamu sama dengan apa dalam formula indeks gubahan kamu?
The frequency in your mean is something similar to your, yes, your weightage in your price index. Dua-dua ni adalah sama. Okay, frequency is like your weightage. Okay, how about the X, guys? X tu data kamu. X tu sama dengan apa kat sini? Which one is the similar one? Yes, your index. Very good. Maksudnya, index kamu sama dengan data kamu bila kira mean. Is the same thing. Okay, mengapa ada simbol ni? Ini adalah maksud hasil tambah. Okay, simbol tu sigma, sum of. Okay, kamu tambah semua, kamu darab semua, lepas tu tambah kat tengah-tengah. Okay, I can show you example lah to understand better. Okay, contoh dia macam ni. Mereka akan bagi jadual kat kamu. Okay, macam ni. This is just example lah guys, contoh saja. Okay, katakan kita cakap 2 tahun dulu lah. We talk 2 years first, then we go to 3 years. Okay guys, semua indeks kat sini, adakah ia indeks harga atau indeks gubahan? All the indices I have in the table, is it price index or composite index? First thing you must know. Yang mana satu? Adakah dia indeks harga atau gubahan dalam jadual ni? Yes, it is the index harga, price index. Remember. Okay, sebab soalan akan suruh kamu cari indeks gubahan. Jadi info dalam tu adalah indeks harga. Okay, remember that. So let's say kamu ada item A, B. Biasanya 4 lah guys dalam SPM kamu. Usually is 4 item. Katakan A, B, C, D. Okay guys, I give you info Harga A meningkat sebanyak 10%. Siapa-siapa boleh bagi tahu apa indeks dia? What is the index if the price increase 10%? Yes, 110. Okay, sekarang saya bagi tahu. Harga bagi B tak berubah. The price of B never change. So apa indeks dia? What's the index? Yes, 100. Untuk C pula, saya kata dia meningkat 25%. It increased 25%. Apa indeks dia? 125, correct. Untuk D, saya kata dia berkurang 10%. What is the index? Very good, 90. Okay, this is how the question will ask you. Exactly like this. Mereka takkan bagi nilai ni secara terus. This one is too simple already. Soalan tak macam tu. Mereka akan bagi yang ni dulu. Dari sini, kamu dapat yang ni. Okay, ada satu langkah berlebihan. There is an extra step. Alright? And usually, soalan akan juga bagi kamu satu lagi, yaitu carta pie. Carta pie ni menggambarkan apa guys? What will the pie chart represent? Dalam kamu nak cari indeks gubahan, yes, pemberat, weightage. Weightage depend on what guys in the pie chart? Dalam sebuah carta pie, weightage tu digambarkan oleh, yes, the angle, the sudut. Okay, so the total weightage is 360. Jumlah pemberat adalah 360 darjah. Jadi dalam kamu kira yang ni, indeks gubahan kamu bahagi dengan 360 darjah, jumlah pemberat. Okay, kalau dia bagi dalam peratus, kamu bagi berapa guys? If it's in term of percentage, how many percent you divide at the bottom? Yes, 100%. Okay, these are the two types lah, dua jenis. Okay, so sekarang katakan dia macam ni, A, B, C, D. Okay, like this. Lepas tu ada, okay. Okay, so can anyone tell me, apa sudut untuk sektor D? What is the angle representing D sector? Anyone? Yes, correct. 90 darjah. Okay, question takkan bagi semua sudut kat kamu. You must find one of the angle. Okay. Maksudnya, you use the concept 360 minus semua yang lain lah. Okay, this one, simbol macam ni means is 90 degree. Okay, 90 darjah. Alright, so now kamu ada semua info dah. Jadi, kamu boleh kira lah indeks gubahan. Sana, saya kena tengok balik. 2018. Okay, kamu kena tulis macam ni guys dalam peperiksaan. You must write out exactly like this. Kamu boleh tulis yang ni dahulu. Lepas tu kamu gantikan semua nilai.
Okay, first one is, let me see. Wait, 110, 100, 125, 90. Okay. Okay, 110 kamu kena darab dengan sudut bagi sektor A, the angle of A sector, which is 90. Plus 125 kali sudut sektor B. First one is 100, second one is 100. 100 kali sudut sektor B is, sektor B 130. Lepas tu untuk sektor C 125 kamu kali dengan 50. Sektor D is 90, right? If not mistaken. Dia adalah 90. 90 kali dengan sudut sektor D 90. So guys, bahagi apa? Kalau I, boleh. Short form, singkatan boleh. So bahagi how much? Berapa saya kena bagi? Yes, 360 lah weightage. Okay, correct. So kamu tekan calculator sajalah. If you press correctly, kamu sepatutnya dapat sana. Okay, 103.47. Okay, 2 tempat perpuluhan guys, 2 dp selalunya untuk index number 103.47 darjah. Final answer. Okay guys, boleh faham macam mana nak kira harga, index gubahan ini, composite index? I think should be no problem lah. Okay, so guys, sekarang saya bagi soalan tambahan kat sini. Soalan suruh kamu cuba kamu analisis indeks gubahan yang saya tulis yang ni, yang kamu dapat. Apa yang kamu akan kata? Berdasarkan nilai ni, apa info yang kamu boleh keluarkan? Kamu kena tulis dalam bentuk ayat. Yes, increase, some more, lagi. Kamu kena bagi tahu berapa banyak dia bertambah. Yes, by 3.4%. Harga semua barang tu meningkat sebanyak 3.47%. Okay, this is how you answer this kind of question. Soalan boleh tanya untuk kamu interpret nilai ni. Okay, so this is the answer. Kamu kena tulis macam ni. Alright? So, this is composite index. Untuk 2 tahun lah. Okay, 2 years composite index. Okay, so lagi mereka boleh bincang pasal 3 tahun lah. 3 years composite index. Konsep dia exactly like price index. Guys, kamu kena ingat composite index, dia punya formula, dia boleh guna pakai yang sama untuk harga index, price index. You can use exactly the same formula. Bila kamu selesaikan masalah libatkan 3 tahun. Okay, formula dia exactly the same. Why? Sebab indeks gubahan tu adalah sejenis indeks harga. Composite index is a type of price index. Composite tu hanya gabungan beberapa harga indeks sahaja secara berasingan. It is a combination of separate price index. Jadi formula yang sama masih boleh guna dua-dua ni. Iaitu yang ni lah. IAB sama dengan PA bahagi PB kali 100. Ataupun kamu nak letak topi ke atas sama dengan PA bahagi PB kali 100. Kamu boleh guna rumus yang sama. Walaupun yang ni dia melibatkan indeks gubahan. Okay guys? Boleh faham? Okay, this is the important point lah kamu kena take note. Okay, contoh lah saya boleh bagi tahu kamu. Kamu boleh refer back pada soalan ni. Okay, kamu dapat indeks dia 103.47 kan? Yang ni. Okay, let's say saya bagi soalan kat kamu kat sini. Okay, kamu ada info indeks gubahan 2018 berdasarkan 2015 adalah 107.4.
103.47. Okay, mereka bagi tahu kat kamu. The question tell you the price of all item, harga semua barang in 2015 is RM38. Okay guys, bila kata semua barang, adakah ini indeks gubahan atau indeks harga sekarang? Nilai ini. Adakah dia tergolong kat mana? Ya, composite index. Okay, when they say all items, semua kata kunci, it means gubahan. Okay, kalau mereka mention specific item A, macam ni baru sahaja dia adalah harga index, price index. When they say a specific name only, nama spesifik. Kalau general, semua barang, maksudnya gubahan, composite index. Okay, so now soalan akan tanya, find the price in 2018. Cuba cari saya harga barang pada tahun 2018. So guys, formula apa kamu guna sekarang? What formula will you use? It should be the basic index, price index formula lah yang kamu belajar. Basic harga index punya rumus. Yeah, correct. Oh, you found already lah. Okay. Basically, kamu guna balik rumus ini. Walaupun dia bincang pasal indeks gubahan kat sini, although it is composite index, yang belah kanan maintain the same. Sebab mereka dah ubah nilai ni ikut kepada indeks gubahan. They have changed the values of the price according to composite index. Bukan harga secara berasingan dah. The prices no more separate. It is adjusted according to the gabungan semua barangan. Okay guys. So kamu boleh kira lah. Saya tunjuk sikit. 103.47 equal to. Okay guys, ke atas kita letak tahun lebih dekat dengan kita ataupun tahun lebih jauh dengan kita. The top value yang ni. Kita letak tahun mana? 2018 or 2015? Recall balik. Anyone? Tahun ke atas pecahan tu, 2018 atau 2015? Ya, 2018. Selalu ingat ke atas pecahan tu tahun yang lebih dekat dengan kita. The year that is nearer to us. 2015 tu lebih jauh dah berbanding 2018. Okay, so kamu kena cari yang ni lah. Maksudnya ke atas pecahan tu, the number on top of the fraction is unknown. Jadi kamu tulis P 2018. Bahagi dengan RM38. Sebab yang ni mewakili harga semua barang pada tahun 2015. The price of all item in 2015 is 38 times 100. Okay, so kalau kamu selesaikan, I rasa jawapan Haida betul kot. Okay, 39, Haida, how you get 40 ya? I get 39.32. Is it careless mistake? P 2018 equal to 103.47 bagi 100 kali RM38. So then you should get the answer. Okay, untuk harga semua barang 2018. Okay, soalan dia takkan ubah guys. Format dia macam ni saja. It's always the same pattern. Okay, 39.32. Okay guys, jelas? Any question? Apa-apa kamu masih keliru kat bab ni? Yang melibatkan 3 tahun exactly the same. Okay, 3 years untuk indeks gubahan sama macam ni yang saya telah tunjuk untuk harga indeks yang ni. Okay, exactly the same method dia. Kalau kamu nak guna petua rantai boleh. Kalau kamu nak guna kaedah panjang yang saya ajar ni pun boleh. You can use the long method or you can use chain rule. Okay, anything you like. Okay, asalkan jawapan kamu betul lah. Okay, so guys, do you want me to share a tips macam mana nak guna petua rantai? Anyone want? Saya nak bagi tahu tips untuk guna petua rantai. Macam mana kamu tahu petua rantai kamu betul ke tak? Anyone want to know? How to use the chain rule? Okay, okay, we talk about chain rule tips. Okay, sangat senang guys. Common sense yang kamu kena ada, logic lah dalam bab ni. Indeks yang kamu dapat guys, nilai dia biasanya dalam lingkungan 100 sampai 200. Okay, dia tak boleh lebih dari nilai tu. Jarang ada soalan macam tu.
selalunya akan ada dalam lingkungan ni. Mungkin saya tak kata 100 lah, saya kata 90 untuk lebih selamat. Biasanya, jawapan kamu akan macam ni dalam lingkungan ini. Okay, usually paling tinggi pun 160 something kot. Okay, jadi saya bagi tahu contoh lah satu soalan. Katakan tahun dia macam ni. Saya bagi info macam ni. Okay. So guys, kalau kamu tahulah apa jawapan kamu untuk indeks harga 2015 berdasarkan 2014, what will be your answer? Can anyone tell me? Yang ni 120 ah. Anyone? Final answer? Macam mana kamu akan tulis dia? Sesiapa nak cuba? Apa jawapan? What answer you will get? 90 ya? Okay, let me see ya. Aida, one tips lah for you. Wait, let me see ya. Let me think again. Let me see. (100/108). Okay, so basically kamu kena hapuskan yang ni lah. Okay, you must eliminate this here. Okay, start saya kira. Okay, kamu semua dapat 90 lah. Okay, correct. Oh, wait, ada. Saya dapat jawapan tu. Okay, start guys. Okay, now kita tengok macam mana nak tulis petua rantai. Dua-dua jawapan kamu logik. Okay, sebab dia ada dalam julat ni. Okay, both answers still logic. So, kita tengok sama-sama. Okay, kamu kena tulislah petua rantai dia macam mana. Okay guys, dia akan sama dengan apa? Dia sama dengan I 2015 bahagi 2013 kali dengan, kamu tak boleh kali dengan ni tau. Sebab kamu kena potong 2013 kan. Maksudnya kamu kena tulis indeks bagi 2013 berdasarkan 2014. Dia songsang. Boleh faham tak guys? Can you understand? Okay, so macam mana cari yang ni? Kamu boleh guna info ni sebenarnya untuk dapat indeks 2013 berdasarkan 2014. So, can anyone tell me the value? Apa nilai dia? Kalau tahun songsang. Asal 120 sekarang. Siapa boleh bagi tahu? Kalau tak faham, saya boleh tunjuk jalan kira. Okay? Wait, I show you all slowly. Okay, asalnya kamu ada ni kan? Sama dengan 120. Sekarang mereka nak cari 2013 berasaskan 2014. They want to find 2013 based on 2014. Jadi, kamu boleh tulis balik sekarang. Okay, ya, correct. Okay, saya explain dari sinilah kalau kamu tak boleh lihat secara direct. Okay, it's like this, right? Kamu akan ungkapkan macam ni. Okay, kamu dah sedar dah. Okay. 2014 over P 2013 sama dengan 120 bagi 100. Betul kan? Jadi sekarang apa soalan dia? Dia nak P 2013 bahagi P 2014. Betul kan? Jadi yang ni songsang. You inverse the value. So you get 100 over 120. Ini cara datanglah nilai itu. Okay, jadi sekarang kamu boleh ganti dalam rumus ni dah. Okay, so I, cepat ruang habis. 2015 base 2014 equals to, dia akan sama dengan apa guys? Pertama, 2015 berasaskan 2013. Nilai dia 108. Okay, lepas tu, Sat. Kena bahagi 100. Okay, kamu kena bahagi 100. 108 over 100. Mengapa kena bahagi 100 guys? Why must divide 100? Sebab I 2015 bahagi 2014 sama dengan
P 2015 bahagi P 2014 kali 100. Okay. Jadi, mereka bagi tahu I tu 108. Jadi, P 2015 bahagi P 2013 akan sama dengan 108 bahagi 100. Itu sebab nilai ni datang. Okay guys, lepas tu kamu buat apa? Kali dengan nilai ni. P 2013 bahagi 2014. 100 over 120. Okay guys, adakah jawapan ni dah habis? Is it correct already? Ingat guys, yes, you must times 100. Kamu kena darab 100. So, kamu akan dapat 90. 90. Okay, mengapa kena darab 100? Why must I times 100 here? Sebab rumus bagi indeks harga tu memang kena darab 100 kat akhir. You must times 100 at the end. Okay, yang ni yang kamu buat ni semua menggambarkan P sahaja. P tahun berapa bahagi P tahun berapa. Bukan lagi termasuk darab 100. Okay, it's not included times the 100. It's only represent the P of 1 year divided by the P of another year. Okay, so can you guys get it? Semua boleh faham mengapa jawapan dia 90? Okay, good. So, ini adalah cara lah kamu guna petua rantai. Okay, as long kamu ingat julat ni, kamu akan cek adakah jawapan kamu logik ke tak. Okay, senang macam tu saja. Alright, so I think this is all lah. Bab indeks harga macam ni saja, nothing else. Okay, so sekarang kita latih soalan sajalah. We go to a bit of trial question, lepas tu habis dah. Okay, so first state kita lihat adalah Kelantan. Okay, 2023 punya trial lah guys, kita bincang. Okay, so first question, mereka suruh cari harga bahan A. Find the price of material A. Okay, so mereka kata harga 2023 adalah RM20. Okay, so guys, can anyone type out macam mana kamu akan tulis rumus dia untuk A? Atau kamu ada jawapan, kamu boleh bagi tahu lah. Sebab yang ni calculator saja. Just use your calculator to get the answer. So, pertama yang kamu kena tahu indeks harga bagi 2023. Sorry, terlalu tebal dah. I 2023 berdasarkan 2022 for material A guys, untuk bahan A is 137. Am I right? Sebab sekarang soalan bincang pasal bahan A. Okay, so now kamu kena ungkapkan yang ni, express this one. Okay, mereka dah bagi harga untuk 2023. Suruh cari 2022. So anyone? Ada jawapan? Kamu kena cuba tahu guys, baru kamu tahu kamu faham ke tak. You must try out the question. Okay, correct. Kamu sepatutnya dapat jawapan RM 14.60 untuk A1. Okay, so guys, katakanlah satu kali, one time, saya dapat jawapan untuk A1. Saya dapat jawapan RM 21.60. So guys, kalau kamu bandingkan dengan dua nilai ni, if you compare these two values, is my answer logic or not? Adakah jawapan saya logik ke tak? Kalaulah saya dapat jawapan macam ni, adakah kamu akan terima macam tu saja? Will you accept? Everyone here? Adakah jawapan saya logik? No. Mengapa tak logik? Why is it not logic, my answer? Anyone boleh bagi sebab tak? Sebab kamu kena ingat, kamu sekarang bandingkan 2023 and 2022. Okay, 2023 punya harga 20. Maksudnya 2022 punya harga kena lebih rendah atau lebih tinggi guys. Should my price in 2022 be less than 20 or more than 20? Anyone? Kurang atau lebih? Ya, betul. Ya, it should be less. Sebab dari 2022 hingga 2023, kamu ada peningkatan sebanyak 37%. 37%. Jadi, asalnya 2022 dia kena lebih kurang lah dari 20. Meningkat ke 2023 baru jadi 20. Okay, itu sebab kalau kamu dapatlah jawapan macam ni, kamu kena syaki dah. If you get this kind of answer, you must suspect kamu buat
careless mistake. Okay, kecuaian dalam jalan kira. Okay, so ini caralah logik kamu guna. Tanpa pengiraan kamu tahu dah jawapan kamu betul ke salah. Alright? So inilah cara untuk buat A1. This is the method. Okay, sangat senang lah soalan dia. Bab indeks harga ni susah untuk keluar soalan yang susah. Okay, selalunya dia sederhana atau senang sahaja aras dia. Okay, it's either moderate or easy. Okay, so next one mereka tanya dua part pada soalan ni. Ada dua bahagian. Mereka nak tahu dua punya tahun harga dan mereka bagi satu info. Okay guys, siapa boleh bagi tahu harga barang tu pada tahun 2022? Anyone? What is the price of material E in 2022 year? Huh? How you have? Oh, you telling the final answer. Oh, I don't want final answer yet. Saya tak mau jawapan akhir. Saya nak bila kamu mula buat soalan, apa kamu akan buat? What will you do at the start? Kamu akan buat? No, I want this one. Apa nilai dia kat awal? When you first see the question. P22 sama dengan? Sebelum kamu buat pengiraan. Anyone? Apa nilai kamu akan letak? What value you will put here? Tak perlu kira guys. Jangan ingat kena kira. Saya tanya soalan am sahaja. It's a general question. Tak perlu kira apa-apa. Just look and answer only. Tengok soalan, jawab. Guys, kalau kamu tak ada info dalam soalan, kamu letak apa? Ya, itu jawapan yang saya nak. Correct. Okay, kamu boleh letak X, kamu boleh letak Y, kamu boleh letak Z. Apa-apa yang kamu suka. Okay, because we don't have the info. Kita kekurangan info sekarang. Okay, so kalau P 2022 tu X, apa P 2023? Siapa boleh bagi tahu? Apa nilai dia? What's the value of 2023? Anyone? 2023? Apa jawapan dia? Kalau 2022X. Hello? Aidan, tak perlu kira. No need to count. Kamu lihat soalan sahaja. 8 lebih mahal. RM 8 lebih mahal. 8 more expensive. Hah? Ain, lebih mahal. Macam mana boleh tolak? Hah? How you guys get 8 minus? Guys, lebih mahal. Tambah. Plus 8. 2023 lebih mahal daripada 2022. Jadi kalau 2022 tu X, mestinya tahun berikutnya dia kena lebih tinggi dari X lah. Iaitu X tambah 8. Okay, X plus 8. Kalau kamu tolak, dia menurun. Okay, it's decreasing. Okay guys, make sure kamu tahu, jangan salah interpretasi. Okay, dari sini kamu boleh jawab dah. Soalan akan suruh cari nilai X. Okay, jadi macam mana kamu selesaikan? Kamu guna info indeks harga yang diberi. Use the info on the price index of E. Okay, price index of material E 125. Jadi kamu guna baliklah formula. You use back the formula for price index. This one. Yang ni. Okay. So ini cara kamu selesaikan lah. Okay. Basic formula only. Kamu buat darab silang. Cross multiply. Lepas tu kamu cari nilai X. Okay. Find the X value. Lepas tu kamu kena cari dua info guys. Ingat, you must find two value. Price in 2022 and also the price in 2023. 2022 punya harga adalah X, iaitu 32. 2023 punya harga kena tambah dengan 8. Itu sebab harga dia around 40. Okay guys? Faham? I think should be no problem, right? Yang ni. Okay, so next one. Okay, sekarang mereka tanya pasal indeks guban. Composite index. Okay, so mereka dah bagi tahu nilai. So I think sangat direct lah. Kamu guna jadual ni sahaja. Okay, so guys. Saya nak tanya sesuatu lah kat sini. Apa pemberat dia? What is the weightage in this question? Untuk jawab soalan B ni. Soalan tak bagi tahu apa-apa info tentang pemberat. There is no info on weightage. So macam mana?
Siapa boleh fikir? Ya, correct. Kalau tak ada pemberat, semua nilai dia anggap sama. Okay, when there is no weightage given, all the value of weightage is the same. Tapi apa nilai dia? Apa nilai yang kamu akan letak? What's the value for the pemberat? Very good. Okay, semua nilai satu. Correct. Okay, this is the assumption we make. Anggapan kita. Kalau tak ada info diberi tiba-tiba. Okay, so remember, all the weightage must be 1. Okay, sebab 1 tu nombor basic lah. Is the most basic number. Kalau kamu letak 2, itu tak fair dah. Okay, dia tak adil. Kalau kamu letak 1, itu adalah nombor yang adil. Okay, untuk gambarkan pemberat. To represent weightage, 1 is always the best number. Okay, jadi jumlah pemberat kamu kat sini guys, berapa? Hasil tambah pemberat? Ya, 5 lah. Sebab kamu ada 5 barang. Okay, maksudnya mereka anggaplah setiap barang, setiap bahan tu hanya satu. Each of the material is only 1. Okay, assumption lah. Alright. Kalau tak buat yang ni, kamu tak boleh selesaikan. Alright. So, lepas tu formula saja. Kalau kamu master formula dalam bab ni, sangat mudah untuk skor. Okay, ini cara kamu boleh buat. Okay, kamu guna balik rumus bagi indeks gubahan. Okay, hasil tambah indeks kali pemberat bagi dengan hasil tambah pemberat is equal to 127. Lepas tu, you just times all the value. Darab semua saja, 1 by 1. Lepas tu, darab silang, you can get your H value. Cross multiply, you get the answer. Okay guys? Clear? Yang kamu kena tahu kat sini adalah pemberat tu saja. I think banyak orang takkan faham ataupun takkan tahu macam mana nak dapat nilai pemberat tu. Okay, most of you will be confused how to get the weightage when got no weightage given to you. Okay, so remember, anggap dia satu. Okay, lain punya langkah semua senang sahaja. Okay, so next question Yang ni bahagian terakhir untuk soalan ni. Okay, sekarang mereka melibatkan 1 tahun. Okay, 4 marks, 4 markah. Okay, so mereka kata composite, indeks gubahan. Okay, so can anyone tell me apa indeks dia? Kalau bertambah 43% guys. What's the index? Ya, 143. You can see, soalan tak akan bagi tahu 143 pada kamu. Mereka akan tulis macam ni. So yang ni kamu kena tahu macam mana nak tukarkanlah ke bentuk indeks. You must know how to convert sentence to the equation. Alright. So lepas tu mereka nak yang ni. So guys, siapa boleh bagi tahu? Kamu kena cari indeks apa sekarang? What index you must find? Apa 2 tahun? What are the 2 years? Yes, slash? Yes, correct. Okay, kamu boleh lihatlah. Soalan tanya 2024, info yang diberi 2023. Okay, itu sebab kamu kena dapatkan yang ni. Alright, jadi satu lagi info tu datang mana guys? Dari yang ni. This one. I 2023 base 2022 is equal to 127. Okay, so guys, kamu guna apa sekarang untuk selesaikan? Berdasarkan kamulah pentua rantai ataupun kaedah persamaan serentak. Simultaneous or chain rule. Bagi saya guna simultaneous lah, persamaan serentak untuk dapat indeks harga dia. Tapi kalau kamu boleh, kamu direct tulis yang ni. Untuk lebih mudah. Okay, easier kamu buat yang ni terus. Okay, lepas tu dapat jawapan 112.6. Okay, lepas tu tak habis lagi, mereka tanya harga sekarang. Jadi kamu kena tahu, the formula for composite index is same as the formula for price index. Rumus indeks gubahan tu sama dengan rumus indeks harga. Okay, jadi mereka dah beri info harga pada tahun 2023. Already given the info. Jadi kamu kena cari yang baki lah. 2024. Okay guys, so katakanlah saya dapat jawapan 79.50 untuk P 2024. Adakah jawapan ni logik? Is it a reasonable answer? If I get the price in 2024 is 79.50. Betul ke tak? Yes, it's not logic. Okay, tak membawa maksud. Mengapa? Sebab asalnya dah 85.
Bila kamu tambah 12%, macam mana tiba-tiba boleh turun harga dia? Okay, so ini adalah satu cara untuk kamu semak balik. A way for you to check. So your answer must be greater than 85. This is a must, wajib. Okay guys? So are you clear? Soalan pertama hari ini, kita dah habis soalan pertama. Okay guys? Clear? Huh? So next type of question, mereka akan bagi macam ni. Bentuk carta pie. Okay, pie chart. Yang ni trial Melaka. Okay, untuk 2023. Alright, so this one mereka bagi tahu harga for material K 2015 is 760. Mereka nak tahu for 2013. So anyone boleh bagi tahu jawapan? Kamu dah ada harga index. So what will you guys get? Yes, correct. You should get 543. Okay, guna rumus saja. Just use the formula. Then you can get the answer untuk A1. Okay, kamu boleh lihatlah macam mana. Okay, macam ni. This how you do it. Okay, make sure kamu tunjuk semua langkah lah. Mungkin kalau kamu tak mau tunjuk yang ni boleh. If you don't want to show this step, it's okay. Tapi kamu kena tunjuk yang ni. Okay, you must show this step, wajib. This one also wajib lah, jawapan akhir. Okay? So guys, kamu semua confident tak score 10 over 10 in this chapter? Untuk kertas 2 bahagian C. Are you guys confident to get 10 mark? This one wajib guys. 10 mark untuk bab nombor index ni memang wajib kena dapat. Tak ada apa-apa alasan tak boleh dapat. Okay, because 10 mark ni akan banyak membantu NMATS kamu punya markah. Dia akan contribute banyak. Okay, so make sure you guys score 10 mark. Okay, because this one very easy to score. Sangat mudah. Rugi kalau hilang satu pun. Okay, so this is for A1. Lepas tu, like A2, kamu boleh kira lah indeks gubahan. So again guys, mereka dah bagi tahu tadi. Guys, kalau mereka bagi nilai ni, what does this represent? Apa yang diwakili oleh nisbah tu? Yes. Ingat, nisbah pun boleh menggambarkan pemberat, weightage. Ratio can use to show weightage also. Okay, bukan sahaja carta pie yang sudut tu bukan sahaja dalam bentuk peratus. Nisbah pun boleh menggambarkan pemberat. Okay, so yang ni sangat mudah lah. Kamu ambil guna formula macam mean sahaja. Just use the mean formula, then kamu boleh dapat jawapan. Okay guys, kalau kamu nak, if you guys want, you can draw a table lah. This is my suggestion lah. Kalau kamu tak mau tulis yang ni semua, if you don't want to write all this, kamu boleh bina satu lagi kolom untuk nilai IW. Maksudnya kamu cari nilai siap-siap dah kat sini. You direct find the value in the jadual. Lepas tu kamu tambah satu kolom kat bawah, tulis hasil tambah IW. Lepas tu kamu tambah semua nilai ni, you plus all the value, then you put the answer here. Dan juga hasil tambah semua pemberat, kamu letak kat sini 12. Okay, kalau kamu buat macam ni, if you do this step, kamu tak perlu tulis yang ni. You no need to write this. Kamu terus tulis nilai ni, bahagi nilai ni, lepas tu jawapan akhir. Can you understand guys? Boleh faham? Berdasarkan kamu punya preference lah. Kalau kamu suka tulis yang ni, kamu tak perlu buat yang ni lah. Okay? Pilih mana-mana satu. Choose either one. Okay? So, dua-dua pun diterima lah. Jangan risau. Okay? Any method. So, next one. Untuk B1. Okay. Increase 20%. So, guys. Bertambah 20% maksudnya. What's the index? Composite index dia? 120. Correct. Okay. Indeks gubahan 120. Untuk 2017 berasaskan 2015. Okay, so now mereka nak cari 2017, ada tahun baru. Okay, there is a new year coming. So guys, siapa boleh bagi tahu jawapan for your petua rantai, chain rule? Yang ni untuk A2, kamu memang tak kira lagi. Jawapan dia 120.83. Okay, kamu boleh guna nilai ni. Okay, Haida dapat 145. Okay, correct. Correct lah your answer. I asking for this question.
soalan B1. Okay, B1 answer. So correct. 145 is your right answer. Oh, okay. Okay, so this is the index gubahan, composite index. So kalau kamu tak tahu macam mana nak buat, you can follow this as well. Okay guys. So semua kat sini boleh faham tak macam mana saya buat yang ni semua? Everyone here. Kalau ada masalah bagi tahu. Kalau kamu tak faham mana-mana langkah kerja saya. Anyone? Atau semua faham? Everyone understand? Okay ya? Wah, memang cerdik lah kamu semua. Okay. Semua faham. Okay, so next one. Okay, so B2. Okay, so now mereka bagi tahu this one. So guys, untuk soalan macam ni guna rumus. What formula we use? Composite index atau price index? Mana satu rumus? No lah. We use the price index formula guys. Kita guna index harga. Okay. Tapi dia melibatkan indeks gubahan. Okay. Asal formula tu datang dari indeks harga. Tapi kita ubah sesuai guna nilai yang melibatkan indeks gubahan. Okay. The formula originally is price index, but the values we put in is the composite index value. Sebab kita tak bincang pasal satu bahan saja. Kita bincang pasal 4 atau 3 bahan. Okay, lebih dari satu bahan. Alright. So kalau kamu buat, yang ni sangat senang juga. Kalau kamu tahu formula, tak ada masalah. Kamu sepatutnya dapat jawapan 870. Okay, jawapan akhir, final answer. Okay, yang ni pun diberi kat kamu. Kamu kena cari harga gubahan pada 2017. Okay, the price in 2017. Alright, this one tak susah pun. Okay, so next one. Okay, this one 3 tahun. Okay, so kamu semua cuba lagi sekali. 3 tahun ni lah yang paling susah. Okay, so they say that. Guys. Keyword. Indeks harga atau indeks gubahan yang ni. Is this price index or composite index? Tengok mereka bincang spesifik atau general. Anyone? Price index or composite? Yeah, specific. Okay, so this one kamu kena guna rumus indeks harga. Okay, because material L. Dia adalah bahan yang spesifik. Bukan semua bahan. Alright. So mereka bagi tahu satu info. Mereka nak cari indeks ni. Okay, satu lagi info kamu boleh dapat dari wajah. Okay, L. I 2015 berasaskan 2013 is equal to 110. Sekarang fokus pada L. Look at the L. Alright. So guys, can anyone tell me the answer? Kamu ada 110 dan 120. So apa kamu dapat from your chain rule, petua rantai kamu? What is your index price? Huh? 8.33 yeah. Are you sure? I mean the first part, Haida. This one. The price index. Harga index kamu berapa? Guna dua nilai ni. There is two part to the question. First, kamu kena bagi tahu indeks harga berapa, baru kamu tafsirkan. Okay, you must tell the index first, then only you interpret it. So, what is the index? Apa harga dia? Asal. Yang lain juga cuba tahu, the rest also, untuk bagi faham. Okay. Yeah, correct. Okay, your method is correct. 91.67. Okay, guys, kamu sepatutnya dapat indeks harga 91.67 untuk soalan ni. Kalau kamu buat petua rantai dengan betul, guna dua nilai ni. Okay, use the two value, apply chain rule, you get 91.67. Alright? So, start yang ni. Guys, one more thing. Ada siapa-siapa yang baru masuk tak? My class for the first time. Saja nak tanya. Anyone first time masuk? Mula-mula masuk kelas saya. Jangan risau, kata saja. Ya, okay, got lah. Okay. So, kamu berminat tak nak join kelas saya sampai SPM?
Are you interested? Kalau rasa bermanfaat, kamu boleh join lah. Sebab saya ada group sendiri. Saya boleh add kamu. Okay, kalau nak, kamu boleh PM nombor saya. Okay? Tak apa, kamu PM sajalah. Kalau sempat, kamu masuk. Okay, sebab yang ni kelas terakhir saya untuk Maths dan Admaths. Saya ajar Maths juga. Okay, Maths biasa dan juga Admaths. Okay, so kamu SPM tahun ni kan? Bulan ni. SPM bulan Januari. Okay. Okay, nanti saya add. Okay, make sure kamu PM tu. PM tahu nombor tu. Baru saya boleh add kamu. Okay, so kalau kamu boleh lihatlah yang ni cara kamu buat untuk soalan ni. Okay, kalau kamu boleh fikir secara betul, kamu terus tulis yang tu. You direct write this one. Yang ni semua tak perlu. Okay, kamu akan dapat 91.67. Jadi macam mana kamu tafsirkan? 100 tolak jawapan. Okay, guys, kalau 91.67 dia menurun ke meningkat? If your index is 91, is it increase or decrease? Anyone? 91. Increase or decrease? From 100. Guys, you must remember, 100 is always our assumption, asalan. Okay? Dia adalah asal kita, 100%, original. Yeah, decrease. Okay, 100, remember, original. Tak kira apa soalan. This is the fakta. Okay, you must remember. Alright? So, correct lah, like what Haida say. Okay, guys? Boleh faham soalan ni? I think this one also should be no problem lah for you. Okay, so let me see. Let me see how many more. Okay, kita cuba soalan ni lah per list. Okay, we try this question. Masih ada masa lagi. So this one, okay. Mereka bagi tahu harga bahan tea RM1050. And then harga 2020 RM1260. Guys, one more thing before I start discuss. Anyone here very weak in maths? Mathematic basic. Siapa-siapa kat sini rasa nak duduk SPM tapi sangat takut sebab mathematic basic dia sangat kurang? Anyone here? Just lah, I want to ask. Sebab kan SPM dah dekat. Anyone? Kalau atau semua okey. Untuk matematik biasa, bukan Admaths. All okey ya? Semua okey? Tak ada masalah. Okey, saja nak tanya lah. Tiba-tiba ada orang yang nak bantuan tiba-tiba. Okay, because exam coming near. Alright, so this one, mereka suruh cari nilai H. Okay, find the value of H. Okay, so mereka bagi tahu 2018 1050, 2020 1260. So guys, apa nilai H? 120. Yes, correct. Okay, H kamu dapat 120. Macam mana? 1260 bahagi 1050 kali 100. Use your formula only. Okay, dua-dua rumus tu diberi dalam kertas matematik tambahan. So jangan risau. No need to memorize. Okay, selak ke hadapan saja untuk dapatkan formula. Okay, so next one, mereka tanya price of material tea in year 2022. Okay, so macam mana buat ni? Can anyone tell? Untuk 2022. Kamu kena guna indeks ni lah. 140. Okay, 140. This one. Okay, yang ni kamu boleh guna info ni. 1050. So anyone got the answer? Yang ni untuk 2022. Okay, yes. 1470. Okay, jawapan akhir untuk yang ni RM 1470. Guys, ingat jangan tulis 1470 saja. Dalam bab ni unit penting. You must put the unit which is RM. Okay, I know now kamu type dalam chat box nak pantas. It's okay. But make sure in the exam, dalam situasi peperiksaan tulis RM. Okay, so that kamu tak rugi markah. Kalau pemeriksaan nak strict, dia akan tolak. I don't know lah, but it depends. Okay, because soalan mention kat kamu price, harga. So if you put 1470 boleh maksud quantity. It can maksud anything. 1470 something, anything you like. So that's why you must put RM. It can be 1470 cent.
Masih boleh sebab kamu tak letak RM. Dia boleh bawa maksud sen. Okay, so my advice, put the unit. Although mereka kata tak kira, nak selamatkan diri, kamu letak. Okay, if you want to be safe, just put. Because we don't know macam mana skema tu berubah dari tahun ke tahun. Satu tahun mereka kata ni, tahun berikutnya mereka kata yang tu. Okay, so kita tak tahu. So just to be safe lah. Kamu tak hilang apa-apa kalau kamu tulis RM. Okay, so next one lah. So now they ask you find the value of K. Composite index. Okay, index gubahan. So guys, macam mana cari yang ni? Or anyone has the answer? Kamu kena guna semua yang ni, these values. Sorry. Ya, betul. Semua nilai ni. So anyone? Siapa boleh bagi tahu nilai K? Yes, 1.5. Okay, kamu sepatutnya dapat 1.5. Yang ni pun kamu guna rumus indeks gubahan. Use your composite index formula. Okay, kamu boleh lihat yang ni. Okay, this one. Kamu hanya perlu guna algebra saja. Just use your basic algebra. Okay guys, make sure bila tekan calculator kat sini, be careful lah. Hati-hati sebab nombor dia ada tempat perpuluhan. So kalau kamu miss tempat perpuluhan dia, habis. Okay, sayang saja. Alright, so make sure soalan-soalan simple macam ni kamu tak cuai. Okay, because kalau rugi, maka tu memang kamu akan menyesal lah, you'll regret. Okay, because very simple this question. Alright, so next one soalan bahagian C B2. Okay, so guys, this one. Do we use price index or composite index formula? Adakah kita guna indeks harga atau indeks gubahan bagi nombor 2? Yes, price index, correct. Okay, kamu ada info, kamu kena kira dulu. Guys, you cannot direct use the formula. Kamu kena kira sesuatu. Can anyone tell apa kamu kena kira untuk yang ni dulu? What must you count? Kamu sedar dalam soalan-soalan berikutnya, adakah kamu mempunyai info tentang indeks gubahan? Not yet. Belum lagi yang tu. Okay, kamu sepatutnya kira indeks gubahan 2022 berasaskan 2018 dulu. You must count this first. Sebab soalan bagi info yang 2022 berasaskan 2018 sahaja. Okay, the question give you different info. Tapi yang ni kamu tak ada lagi. Tapi kamu boleh kira lah sebab you already know your K value. Okay, kamu dah dapat nilai K 1.5. So, kamu kena guna indeks gubahan untuk 2 bulatan ni. You must count the composite index, baru kamu cari harga bagi P 2018. Okay, macam ni. Okay, kamu kena buat macam ni lah. Alright. Kamu boleh kira guna rumus dulu. Lepas tu, kamu ganti nilai yang kamu ada. Mereka bagi info ni. Okay, they give you this info, so you substitute in the formula. Then, you must find out this one. Cari yang ni. So, you should get 120. Okay, RM120. Okay guys, katakanlah satu hari. I get RM170. Adakah jawapan saya logik? Untuk P 2018, if I get a value of RM170, adakah saya betul? Everyone here? Is my answer boleh diterima ataupun logik di mata kamu? RM170? Hello? Boleh ke tak? RM170? No. I mean this answer. Jawapan kat sini. Can it be 170? Boleh tak dia RM170? Yeah, no. Because, again, you must remember, macam mana nak tahu jawapan kamu logik ke tak? Refer to the value given. Tengok nilai kamu. 2020 dah 150. 2020 itself 150. Jadi tahun yang awal daripada tu, nilai dia selalu kena lebih rendah. Because kamu ada peningkatan. You have increase of 25%. 25% meningkat dari
2018 ke 2020. Jadi kalau kamu nak cari balik 2018, kamu kena ambil 75%. Okay, sebab 25% increase, maksudnya nak patah balik, kamu kena tolak 25. Okay, so 75 lah. 100 minus 25, you get 75. Okay guys, jelas? So ini cara nak cek jawapan lah. Tapi kalau kamu sangat hati-hati, tak ada masalah ni lah. There should be no problem. Alright. So next thing, yang terakhir, composite index. Okay, yang ni mereka gabung tahun. Combine the 2 year. 2022 based on 2020. Yang ni kamu kena guna petua rantai. You must use the chain rule. Okay, so anyone got answer? Ada jawapan untuk yang ni? Indeks gubahan 2022 berdasarkan 2020. Okay, I 2022 based on 2020. Okay, mereka bagi info 2022 based on 2018 129.8. Okay, lepas tu kamu juga ada info yang ni. Kamu cari kat sini. Soalan ni. So anyone got the answer? Nak share? Kamu boleh lihat pattern dia guys. Dia kat bawah soalan tu selalu tanya pasal indeks gubahan. Okay. Kat bawah dia melibatkan 3 tahun. 3 years. 104. Haida, is it exactly 104? Kamu tepat-tepat dapat 104 ke? Sebab saya dapat 103.84. Okay, I rasa can lah, boleh diterima sebab kamu bundarkan. Okay, you round off. Okay, final answer kalau kamu nak tepat, you should get 103.84. Alright? This one. Okay, yang ni. Can you see guys? Haida, maybe you can see lah where you make slight mistake. Okay, I think it's just calculation error. Okay, so final answer you will get this one. Jawapan akhir. I advise lah, jangan bundarkan. Selalu bagi jawapan yang paling tepat. Bundar maksudnya dah tak tepat. Okay, question tak suruh kamu bundar juga. Soalan tak minta. So give the accurate answer. 2 tempat perpuluhan. 2 DP. Okay. So do you understand this question guys? Boleh faham? Ini contoh lagi satu soalan lah untuk harga indeks. Okay, so kita buat satu lagi lepas tu habis dah. Last question now. Saya pilih lah satu untuk kamu. Okay, saya nak bincang yang ni. Terengganu punya trial. Sebab yang ni berbeza sikit soalan dia. Okay. Sana. Okay. Last question guys. Soalan terakhir. Kita lihat Terengganu. Okay. First question. Mereka suruh cari X dan Y. So no problem lah. So guys, macam mana cari X? Kamu guna info harga indeks yang diberi. Use the price index info. Lepas tu use your formula. Okay. So can anyone tell X dapat berapa? Make sure kena tulis RM guys. Okay, yes, RM4, correct. How about Y? Nilai Y? Yes. Y no 137.5 guys. Careful lah. Y melibatkan indeks harga. Indeks harga tak ada unit. Remember guys, price index no unit. Okay, mengapa indeks harga tak ada unit? Rumus kamu adalah harga pada tahun A bahagi harga pada tahun B kali 100. Guys, kalau kamu ambil harga bahagi harga, RM bahagi RM, adakah RM tu masih ada? Is there still RM when you take RM divide RM? RM tu akan potong kan? Maksudnya kamu tak ada unit lah. Itu cara kamu semak. Maksudnya kamu ada nilai sahaja. Darab 100 ni bukan unit, dia nilai. Okay, just a value. That's why index no unit. Okay, ingat. Kalau kamu letak unit, salah. Alright, no unit. Okay, so Y is 137.5.
Settle. Okay, so next one, mereka nak indeks gubahan 2022 berasaskan 2020. So guys, kamu kena analisis sekarang. Carta bar graph. Okay, ini salah satu lagi bentuk. Pie chart, bar chart. Okay, dari sini, what does this value represent guys? Nilai ni mewakili indeks ke? Adakah dia mewakili indeks? Weightage, very good. Dia mewakili pemberat. Okay, it's the weightage. Okay, so apa jumlah pemberat guys? What is the total weightage? What's the total weightage guys? Jumlah pemberat? Guys, make sure kamu kena kira tau. Jangan selalu anggap dia 100% always. Okay, don't always fix dalam minda kamu dia bagi 100 always. Okay, kamu kena kira one by one. Okay, pastikan kamu tunjuk pengiraan. Jangan terus tulis 100. Okay, it can be other value. So dia boleh jadi nilai lain. Tak semestinya 100. Okay, so it's 114 dalam soalan ni. Okay, jadi kalau kamu buat pengiraan, sepatutnya kamu dapat 140.92 harga indeks dia. 2/4 perpuluhan. Y kena bunda ke 138? Oh, yang ni ke? Oh, tak perlu. Letak 0.5 saja. Indeks boleh jadi dalam perpuluhan. Jangan risau. Okay, index number is in decimal is okay. Tak semestinya dia kena nombor bulat. Okay, so ini cara kamu buat untuk B lah. Ini jawapan dia. Okay, lepas tu ada tak lagi? Yang ni. Okay guys, yang ni soalan dia bentuk dia lain sikit. It's a different type of shape lah. Tapi konsep dia masih sama. Jangan takut kalau nampak soalan macam ni. Okay guys. Total weekly expenditure. Adakah ni indeks gubahan atau indeks harga? Soalan ni. Is this price or composite index? Very good. Total guys. Keyword composite. Gubahan. Sebab rumus kamu kena ada simbol ni kan untuk gubahan. Simbol ni adalah hasil tambah. The sum. Okay, that's why this come under composite index. Indeks gubahan. Alright. So, let me see. This one I want to tell you all something. Guys, kalau kamu nampak lah soalan atas, if you refer back to the earlier question, all of this lah. Lepas tu kamu nampak soalan ni pula. Adakah saya boleh guna nilai ni secara terus guys? Can I directly use 4560? Semua kat sini, boleh tak saya guna nilai ni terus dan ganti dalam rumus? Yes. Why cannot? Mengapa tak boleh? What is the one sebab yang mengatakan kamu kata tidak boleh? Anyone? Mengapa tak boleh ganti ni secara terus? Guys, kamu semua nampak tak? Daily expenses, perbelanjaan harian. Untuk kamu nak beri justifikasi adalah RM1000 ni sebenarnya dia merujuk kepada harian. It's based on daily. Tapi nilai kamu yang tu adalah weekly. 4560 is weekly, mingguan. Okay? So guys, if it's weekly, berapa untuk satu hari? Can anyone tell me? Berapa jumlah dia? One day. Satu minggu 4560. Maksudnya satu hari, kamu kena bahagi 7 lah. You must divide 7. Ini adalah trik dalam soalan ni. Kamu kena hati-hati. Jangan guna nilai terus. Don't direct take the value. Okay, kena bahagi 7 dulu, baru ganti dalam rumus. Rumus apa? Harga indeks lah. Okay, price index formula. Okay, jadi kamu boleh lihat lah kat sini macam mana buat. Okay, tengok. Saya kira ni dulu. Okay, I count this one first, then only substitute dalam rumus ni. Okay, so you should get 918 bila kamu kira lah totally. Okay, maksudnya guys, kalau dia peruntukan 1000, kamu dapat 918, maksudnya mencukupi lah, is sufficient. Because you get 918 dari pengiraan,
You already give 1000. So definitely dia mencukupi lah. It is sufficient. Okay guys, are you clear with this question? Soalan ni berbeza sikit tau dari apa yang kita bincangkan sebelum ni semua. Ingat kena bahagi 7. You must divide 7. Okay, kalau tak nilai kamu salah. Alright. So last question, soalan terakhir. Part D, bahagian D. Okay guys, increase 20%. Apa indeks dia guys? Meningkat 20%, kamu dapat 120. Very good. I 2024. Guys, this one gubahan atau harga indeks? Is this composite or price? Mana satu? Gubahan atau harga indeks? Yes, composite. Okay. The items. Bila nampak item-item dia jamak lebih dari satu. So that's why it's gubahan. Okay, so kamu kena letak simbol topi. Make sure put the hat. Okay, so soalan tanya yang ni. So kamu kena ada satu info lah. You must have one more index gubahan. Mana dapat? Selalunya kena lihat atas. You must remember guys, Admaths semua soalan dia hubung kait tau. Each of the question is related. Jadi kalau atas salah, bawah akan salah. Okay, so make sure kamu kira yang atas-atas tu, the above question all correct. Sebab nilai tu akan guna untuk yang bawah. Okay, is related. Dia hubung kait. Okay. So, kat sinilah nilai dia yang ni. Okay, lepas tu petua rantai sahaja. Just use the chain rule. Okay, ataupun kaedah saya lah yang saya ajar tadi. Okay, this one. Ini adalah kaedah yang saya ajar. Selesaikan melalui persamaan serentak. Solve simultaneous. Okay. Kalau first question salah, the subsequent... where got? Tak ada lah macam tu. Kalau jawapan kamu salah, memang salah lah. Mengapa boleh excuse? Tak ada makna. I don't think like that lah. Terus kamu akan dapat kosong macam tu kalau semua salah. Okay. So, kalau kamu guna petua rantai, you should be able to get this lah. Yang ni. Yang ni jawapan akhir. 169.11. Okay, jawapan akhir kamu kat sini. Okay guys, can you understand the method here? Boleh faham apa yang saya buat? Yang ni untuk bahagian B punya jawapan. The B answer is this one. Bahagian B. Okay, good. So one last question I ask you guys. Satu yang terakhir. Can you interpret this value for me? Boleh tak kamu tafsirkan nilai ni? Macam mana kamu akan tulis? Soalan ni tak ditanya, tapi saya tanya sebagai tambahan. How do you interpret the value? Macam mana kamu tafsirkan? Tulis dalam ayat penuh. You must write in full sentence. Interpret this value. Tafsirkan nilai ni bagi saya. Very good. Okay, good. Okay, kamu kena bagi tahu juga dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Okay, it increased 69.11% from 2020 to 2024. Okay, make sure kamu bagi tahu tempo dia. Okay, jangan kata increase 69.11% full stop. Okay, sambung lagi. Okay guys, so kamu semua faham sekarang? Lebih bagus bab ni? Do you all understand better? Price index kita dah habis semua syllabus Admaths dah. Okay, for those who joined me earlier itself, you know lah, we already complete the whole Admaths syllabus. Okay, so untuk yang baru, this is my YouTube channel. Okay, saya ada YouTube saya lah. So kalau kamu ada masalah dengan apa-apa bab maths, kamu rujuk yang ni saja. Okay, kamu boleh search lah dalam YouTube, kamu boleh jumpa. Okay, type saja nama tu. Okay. So, and also kamu boleh kongsi lah dengan kawan-kawan kamu kalau ada yang struggle. Okay, just share my channel. Okay guys, so harap membantu lah hari ini. Okay.